إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan ke atas kamu, sedang kamu mengetahui. Pada tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah, kita bersyukur akan nikmat kurnian ilahi yang membolehkan kita hadir menunaikan solat Jumaat yang pertama pada tahun Masihi 2022. Setiap tambahan tahun kehidupan dunia, setiap tambahan tahun baru bermakna semakin bertambah usia kita dan semakin hampir kita ke garis penamat. Oleh itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Mudah-mudahan kehidupan kita diredai Allah di dunia maupun di akhirat. Bersempena khutbah Jumaat pertama pada tahun baru ini, mimbar akan menyampaikan khutbah bertajuk azam melaksanakan tadbir urus yang beramanah. Sesungguhnya Islam amat mengutamakan amanah untuk membangunkan tadbir urus yang beramanah. Semua pihak yang telah diamanahkan dengan pelbagai jawatan, tugas dan tanggungjawab wajib memiliki dan mengamalkan budaya kerja yang bersih, jujur, tulus dan ikhlas. Sidang jemaah yang dimuliakan, tahun 2021 memaparkan negara menghadapi 4 krisis utama, iaitu krisis politik, krisis kesihatan, krisis ekonomi dan krisis alam sekitar. Dengan berlaku musibah banjir yang meragut banyak nyawa dan memusnahkan harta benda pada skala yang besar, pahit getir yang dialami sepanjang tahun 2021 wajib dijadikan iktibar, dijadikan sebesar-besar pengajaran, khususnya kepada para pemegang amanah kepimpinan, ketika mengubah dasar dan memperkenalkan program untuk memulihkan kemakmuran negara dan mengembalikan nikmat kesejahteraan hidup rakyat. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan pelbagai sumber kekayaan di bumi bertuah ini. Perbuatan pecah amanah dan rasuah telah menjadi antara punca yang menyebabkan negara mengalami kegagalan dalam pelbagai dimensi, merangkumi kepimpinan, ekonomi, sosial, pendidikan, sains dan teknologi. Setiap perbuatan rasuah membawa kesan hilaran. Setiap perbuatan rasuah sudah cukup untuk merencatkan pelbagai sektor lain, kerana setiap sektor saling berangkai dan saling berkait. Kegagalan negara mencapai wawasan-wawasan murni
seperti dasar ekonomi baru dan wawasan 2020, bukan kerana kita kurang peluang dan sumber, tetapi kerana berlakunya ketirisan disebabkan sifat pecah amanah dan perbuatan rasuah. Demikian juga cabaran yang akan kita hadapi untuk mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030. Malaysia mencapai 51 mata pada tahun 2020 berbanding 53 mata pada tahun 2019. Mengakibatkan Malaysia jatuh 6 anak tangga ke tangga 57 daripada 180 negara yang dinilai dalam indeks persepsi rasuah tahun 2020 dalam kalangan negara Islam. Emirat Arab Bersatu dengan catatan 70 mata berada di tangga pertama, iaitu pada tangga ke-21. Lebih separuh negara-negara Islam berada di tangga 20 paling bawah. Satu keadaan yang sangat janggal. Kelihatan berlakunya jurang antara apa yang dianjurkan oleh Islam dengan apa yang diamalkan oleh ummah, yang pada zahirnya menerima Islam sebagai pegangan akidah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, laporan tangkapan, dakwaan dan isu sepanjang tahun 2021 menunjukkan keadaan rasuah di negara kita mencapai tahap yang semakin parah. Dengan suap dan terima dan suapan yang bertopaikan derma, hari ini seolah-olah perkara biasa, dilakukan tanpa ada rasa malu dan tiada langsung menunjukkan sebarang ketakutan akan hari pembalasan di padang mahsyar. Kebimbangan terhadap perlakuan pecah amanah dan rasuah semakin disuarakan oleh rakyat. Rakyat merasa semakin kecewa dan bertambah hilang keyakinan akan kesungguhan negara untuk membasmi rasuah. Rasuah dilihat semakin membarah, menjejaskan keyakinan pelabur, menyebabkan kurang peluang pekerjaan dan meningkatkan pengangguran. Akibatnya, rakyat semakin derita. Ini sudah kedengaran suara yang mendesak agar negara menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku rasuah. Mengenakan hukuman mati bukan penyelesaian. Jika hukuman tersebut hanya tinggal dalam bentuk tulisan di atas kertas, negara sebenarnya memiliki peruntukan undang-undang yang cukup untuk mencegah dan membendung rasuah. Negara turut menubuhkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebagai badan yang bertanggungjawab untuk menangani rasuah. Walau bagaimanapun, usaha mencegah dan membendung rasuah tidak memberi erti dan tidak memberi makna jika tidak ada kesungguhan di peringkat penguasaan, penyiasatan, pendakwaan dan hukuman. Apatah lagi jika imej dan reputasi SPRM ke belakang ini turut tercalar dengan adanya aduan dan laporan salah laku dalam kalangan para petugas di Suruhanjaya berkenaan, yang mengakibatkan bertambah terhakis kepercayaan dan keyakinan rakyat. Kita memerlukan penyelesaian yang tegas dan tuntas untuk mencegah, membendung dan menghapus barah rasuah. Semua pihak secara bersama wajib mengambil langkah berani supaya berlakunya gerakan jihad memerangi rasuah, agar negara kembali dimakmurkan dan kehidupan rakyat kembali disejahterakan. Pemimpin, media, masyarakat dan rakyat wajib berganding bahu menghapuskan barah rasuah dengan tekad, azam dan kesungguhan memenuhi satu tuntutan fardu kifayah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang bermaksud, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, yakni kuasanya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan demikianlah selemah-lemah iman.
Usaha menghapuskan rasuah memerlukan kesungguhan, memerlukan tekad, memerlukan kecekalan, memerlukan iman yang kukuh dan takwa yang teguh. Untuk menjunjung amanah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatasi mana-mana kuasa manusia, mari kita berikrar dan berazam untuk sama sekali tidak akan bersekutu, tidak akan bersubahat, tidak akan membantu dan tidak akan melindungi pelaku rasuah dengan menginsafi peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 25 surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim antara kamu sahaja, tetapi menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab seksanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam hasrat mahu membangunkan masyarakat yang beramanah, mimbar menyeru agar digerakkan secara bersungguh langkah-langkah berikut. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa, terutama kita yang telah diamanahkan dengan jawatan, tugas dan tanggungjawab agar memiliki keinsafan, mahu menegakkan kebenaran kerana lebih takut pada Allah berbanding takutkan kuasa-kuasa manusia di dunia. Kedua, meningkatkan usaha pendidikan, menyemai rasa jijik terhadap rasuah, bermula dari keluarga sejak anak masih berusia jagung, diperkukuhkan ketika anak-anak berada di bangku sekolah. Ketiga, rakyat tidak cepat kecewa, malah terus menjadi juru bicara, menyuarakan bantahan dan berani ke hadapan, mengambil tanggungjawab untuk mendedahkan perbuatan rasuah. Yang keempat, kerajaan membuktikan kesungguhan mahu menghapuskan rasuah melalui tindakan-tindakan tegas, lagi pantas tanpa pilih kasih dan tanpa gentar. Mimbar menyeru agar kita istiqamah berpegang kepada akidah Islamiah, berteraskan akidah ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sama makhluk. Imarahkan rumah-rumah Allah dengan mengajarkan ibadat dan salat fardu secara berjamaah. Basahilah lidah dengan melazimkan zikrullah serta selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة. Ya Allah, Engkau lindungilah kami dan negara kami daripada kehancuran dan kemusnahan akibat perbuatan pecah amanah dan rasuah. Ya Allah, serahkanlah tanggungjawab pimpinan dan pengurusan urus tadbir negara ini kepada orang-orang yang amanah, jujur dan ikhlas serta tegas melaksanakan keadilan dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan hukum. Ya Allah, Engkau jadikanlah sebesar-besar contoh pengajaran melalui pembalasan dan hukuman-Mu terhadap orang-orang yang telah melakukan pecah amanah, rasuah, kezaliman dan penyalahgunaan kuasa untuk mengauk kekayaan negara dengan cara yang salah bagi kepentingan diri, keluarga dan kroni. Ya Allah, jauhilah hamba-hamba-Mu yang lemah daripada menjadi pengikut dan lindungilah mereka daripada menjadi mangsa kepada muslihat dan tipu daya pelaku rasuah. Ya Allah, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat dan menghulurkan wakaf. Kurniakanlah mereka rezeki yang berlipat ganda serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhkanlah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran serta dihindari mereka daripada kefakiran yang berpanjangan. Ya Allah, berilah kami kebaikan serta keberkatan di dunia dan di akhirat. Jauhilah kami dari azab api neraka. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu ke atas Raja kami Duli yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazri Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlam Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, dan Raja Pemesi Perak Darul Ridwan Tuanku Zahra Salim, serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus salat.